menonton sambil belajar. Jom. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu bernama Cikgu Fauzia binti Ghazali, bertugas di SMK Tengku Lela Segara, Marang, Terengganu. Merupakan guru mata pelajaran asas sains komputer dan matematik dan berasal dari Marang, Terengganu. Salam perkenalan daripada cikgu. Hari ini cikgu ingin berkongsi berkaitan dengan perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod, iaitu di dalam standard pembelajaran 3.1.2, iaitu murid boleh membezakan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod. Kita kenali dulu apakah itu pemboleh ubah. Storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atucara itu adalah pemboleh ubah. Yang kedua, pemboleh ubah mewakili sesuatu data yang perlu digunakan berulang kali. Yang ketiga, data yang disimpan oleh pemboleh ubah boleh dimanipulasi mengikut kod arahan. Yang keempat, apabila diisytiharkan akan diberi satu label yang disebut pengecam dan disertakan dengan nilai. Yang kelima, pengecam perlu dilabelkan dengan nama yang sesuai. Contoh pengecam adalah negeri. Contoh labelnya adalah Terengganu, Kelantan, Johor, Pahang, Kedah dan negeri-negeri yang lain. Apabila diisytiharkan juga pemboleh ubah, ruang ingatan dalam komputer ditempah berdasarkan jenis data. Contoh jenis data yang telah dipelajari adalah integer, float dan string. Contoh pengisytiharan pemboleh ubah bagi kod segmen menggunakan bahasa pengaturcaraan Python adalah subjek sama dengan str dalam kurungan buka dan tutup pengikat kata sains komputer. Subjek itu merupakan pengecam. Str itu diwakili oleh jenis data string, manakala sains komputer itu adalah nilai yang disimpan oleh pemboleh ubah. Syarat pemboleh ubah ada 4. Yang pertama, hanya boleh mengandungi aksara A hingga Z sama ada huruf besar atau huruf kecil dan digit 0 hingga 9. Yang kedua, tidak boleh dimulakan dengan nombor. Yang ketiga, tidak boleh ada ruang kosong. Jika kita menggunakan dua perkataan untuk kita isytiharkan pemboleh ubah, kita perlu letakkan underscore di antara dua perkataan tersebut. Contohnya, luas trapezium. Jadi, kita perlu letakkan luas underscore trapezium. Dan syarat yang terakhir iaitu yang keempat, menggambarkan nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah supaya kod atau cara yang dibangunkan dapat difahami dengan mudah. Seterusnya kita kenali pemalar.
Pemalas menyimpan suatu nilai tetap dalam ingatan komputer. Nilai tidak akan berubah semasa pelaksanaan atur cara. Dan yang ketiga, biasanya digunakan dalam pengaturcaraan yang melibatkan matematik. Contoh pemalas adalah pi sama dengan 3.142. Mari kita lihat perbezaan di antara pemboleh ubah dan pemalas mengikut ciri-ciri yang telah ditetapkan. Ciri yang pertama adalah perubahan nilai. Untuk pemboleh ubah mempunyai nilai yang boleh berubah-ubah, manakala untuk pemalas mempunyai nilai yang tetap dan tidak berubah. Bagi ciri yang kedua, iaitu nilai yang perlu diingat. Bagi pemboleh ubah, pengaturcaraan program perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Tetapi untuk pemalas, pengaturcaraan tidak perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Ciri yang ketiga iaitu standard penggunaan nilai. Untuk pemboleh ubah, tiada nilai standard, manakala untuk pemalas nilai yang standard contohnya tadi adalah pi. Nilai pi adalah nilai yang standard iaitu 3.142. Tidak ada lagi nilai pi selain daripada nilai 3.142. Mari kita lihat latihan bagi perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalas dalam segmen kod ini untuk kita memperkukuhkan pemahaman apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Soalan yang pertama, berikan maksud pengecam. Jawapannya, pengecam adalah nama yang digunakan untuk mewakili nama objek, pemboleh ubah, pemalas, prosedur dan fungsi. Soalan yang kedua, mengapakah pengecam bagi sesuatu pemboleh ubah perlu dilabelkan dengan nama yang sesuai? Jawapannya, untuk membolehkan pengecam dapat dirujuk semula dalam kod arahan dengan mudah. Soalan yang ketiga, pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh aturcara untuk mewakili data yang dimasukkan oleh pengguna. Itulah jawapannya. Soalan yang keempat, pemboleh ubah digunakan untuk, jawapannya adalah memanipulasikan data dengan menggunakan kod arahan yang dibangunkan. Soalan yang kelima, nyatakan syarat untuk membuat pengisytiharan pemboleh ubah. Nama bagi pemboleh ubah boleh mengandungi aksara A hingga Z huruf kecil atau A hingga Z huruf besar dan digit 0 hingga 9. Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan, jawapannya adalah nombor. Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh, jawapannya adalah ada ruang kosong. Nama pemboleh ubah harus menggambarkan, jawapannya nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah tersebut supaya kod-kod aturcara yang dibangunkan dapat difahami dengan mudah. Soalan yang seterusnya, berikan cara pengisytiharan pemboleh ubah dengan pengaturcaraan Python bagi situasi di bawah ini. Situasinya adalah isytiharkan pengecam nama sebagai pemboleh ubah dengan arisa dan satu lagi pengecam kelas dengan nilai iaitu maklumat yang diberikan menggunakan
bahasa nilai yang diberikan adalah excellence dan paparkan maklumat yang diberikan. Nama sama dengan dalam buku pengikat kata Arisa. Kelas sama dengan buku pengikat kata excellent. Ini merujuk kepada isytiharkan pengecam nama dan kelas. Nama adalah Arisa dan kelas adalah excellent. Seterusnya, paparkan maklumat yang diberikan. Print nama saya ialah. Kemudian kita panggil semula nama tersebut. Maka outputnya adalah nama saya ialah titik bertindih Arisa. Kemudian kita paparkan maklumat untuk kelas. Kod segmennya adalah print dalam kurungan buku pengikat kata kelas saya ialah titik bertindih tutup pengikat kata koma dan kita panggil semula pemboleh ubah tersebut iaitu kelas di sini. Maka outputnya adalah kelas saya ialah excellent. Soalan yang seterusnya adalah soalan nombor 7. Berikan perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar mengikut ciri-ciri yang dinyatakan di bawah. Ciri yang pertama adalah perubahan nilai. Jawapannya adalah untuk pemboleh ubah mempunyai nilai yang boleh berubah-ubah, manakala bagi pemalar mempunyai nilai yang tetap dan tidak berubah. Untuk perbezaan ciri yang kedua di dalam soalan ini, nilai yang perlu diingat. Jawapannya bagi pemboleh ubah adalah pengaturcaraan program perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Manakala bagi jawapan pemalar, pengaturcaraan tidak perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Seterusnya, ciri yang ketiga, standard penggunaan nilai. Jawapan bagi pemboleh ubah adalah tiada nilai standard, manakala bagi jawapan untuk pemalar adalah nilai yang standard. Baiklah, cikgu ucapkan terima kasih kerana menonton dan menjawab soalan yang telah disediakan. Hadiah hari ini adalah satu peribahasa yang cikgu ingin kongsikan, iaitu bagai lebah menghimpun madu, yang bermaksud sangat rajin. Jadilah kita seorang pelajar yang rajin berusaha dan rajin dan tekun dalam melaksanakan sesuatu kerja supaya kita beroleh kejayaan yang cemerlang. Sekian saja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih cikgu ucapkan. Jangan lupa untuk subscribe channel cikgu dan jika anda suka sila like dan sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya ianya boleh memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye.